Okey, jadi kita masih lagi tengah tengok kita punya tajuk titik pusingan tu. Nah, jadi kamu ingat lagi kan jalan kerja dia macam mana kan? Ingat lagi? Ha? Bila bagi respon je. Ha? Ingat lagi tak? Ingat. Ingat nah. Okey. Di titik pusingan ni kita nak tengok aktiviti yang 7 ni dulu, nak bagi kamu ulang. Jadi yang ni dia tanya kamu soalan detail sikit lah. Boleh nah, jadi kita boleh belajar lah apa benda yang soalan tu minta. Mehlah cikgu bagi siapa untuk menjawab boleh? Kalau kata semua ingat. Nah, orang lain boleh cuba soalan ni nak tengok sama tak jawapan kamu. Nombor satu ni cikgu nak Luqman. Luqman lah. Hello, cikgu dengar you. Dengar? Saya Daniel. Daniel. Okay, B cikgu ingat Daniel. Astaga. Okey. Ni cikgu ingat Ikram. Boleh nak Ikram? Ikram. Cik Ikram nampak tak confident sangat itu. Saya ada muka apa you? Yang ni, muka surat apa? Yang ni kita ke belakang sikit, muka surat 57. Latihan penerokaan. Boleh? Sebab apa cikgu ke belakang? Sebab cikgu nak tunjuk kamu satu lagi benda, something. Okay, itu cikgu tak sebut, jadi cikgu nak tambah lah kat kelas ini. Inilah Luqman, muka surat 57. Soalan nombor 7, cikgu cut paste dia. Jadi dia ada A, B, C, nampak tak? Oh, panjang sikit dah ni nah. Jadi A tu kena buat kan. Yang nombor Roman tu untuk setiap ABC juga. Oh ya, ya. Jadi nombor Roman tu macam A kena buat 1, 2, 3, 4. B 1, 2, 3, 4. C 1, 2, 3, 4. Lena, faham lah? Musa apa you? So saya kena buat soalan ni setiap seorang ni. Kalau cikgu rasa orang lain nak sambung, cikgu bagi orang lain sambung. Nah. Musa apa you? Tu Zat 57. Zat 57. Buka. Yang kuning tu. Kita pergi situ balik. Sekejap lagi kita tengok kamu ada masalah tak latihan yang cikgu bagi last kali tu nah. Sekejap saya try buat ya. Masak nasi je. Okey. Asta tak makan lagi. Kesian kat dia. Okey. Luqman, A. Jadi dia kata kat kamu first kali dia nak cari koordinat titik pegun. Maksudnya titik pusingan kamu lah. Nama lain dia titik pegun kan. Mula-mula kita buat apa? Lupa cak. Cepat mula-mula buat apa? Soalan pembezaan kan. Jadi kita buat apa? Beza. Beza. Luqman, beza untuk cikgu equation ni dapat apa? Cepat. Dy dx sama dengan apa? Negatif 2 tambah X. Okey, negatif 2 S. Kuasa berapa? Tambah X. Tak ada kuasa. Tambah? Tambah 2. Tambah 2. Okey, lepas dah dy dx kita buat apa? Apa syarat untuk dia jadi titik pusingan? Dy dx sama dengan? Kat mana titik pusingan tu berlaku? Waktu kecurunan dia berapa? Tangent jumpa normal. Bukan. Kamu dah salah tajuk titik pusingan berlaku waktu M tu sama dengan kosong. Maksudnya kita akan buat apa dengan equation dy dx ni? Cepat kamu dah lupa buku kamu kan ada depan mata. Kamu tengoklah muka surat yang kamu dah buat sebelum ni. Dy dx sama dengan apa? Dx sama dengan apa? Online boleh try buat tengok. Cari buku. Tengah cari buku. Kosong. Dy dx sama dengan kosong Luqman. Boleh tak ni? Bila kita kata kecurunan dia kosong, kecurunan tangent lah tu. Maksudnya equation ni kita akan samakan dengan kosong. Kan itu kamu kena buat kat papan Okey, selesaikan equation ni kita nak cari apa ni? Luqman? Kamu pergi cek buku kah? Ada lagi ke dia kamu? Ya. Macam nak selesai ni senang saja. Alihkan tepi. Alihkan sampai dapat X kan? Berapa nilai X tu alihkan? Negatif 2X sama dengan negatif 2. Jadi X sama dengan apa? X sama dengan 1. Okey, X sama dengan 1. Okey, lepas dah cari X, kita nak cari apa? Y. Macam nak cari Y? Masuk nilai dalam equation mana? Ya, equation first sekali. Yang ni. Masukkan, beritahu cikgu berapa Y? Negatif 1/2
Tak payah cek, picit je, picit kalkulator kamu. Kita cek kejap. Picit je. Ya, picit. Cepat sikit sebab semua orang tahu dah kita akan ganti X ni dengan nilai 1 lah. Okey. Picit seada ni. Jadi bubuh kurungan negatif. Lepas tu kurungkan 1 kuasa 2. Negatif 1 tu. 4. Dapat apa? 4. Okey, jadi koordinat kamu 4. Jadi yang tu kamu dah jawab satu Roman tu lah. Jadi koordinat dia 1, 4. Okey, lepas tu 2. Dia suruh tengok ni nak orang lain. Okey. Apabila X menokok. Menokok tu maksudnya apa? Siapa pandai bahasa Melayu ni? Menokok maksudnya apa? Cikgu pernah kita kamu kan? Menokok tu maksudnya apa? Siapa ingat? Menokok tu maksudnya bertambah. Boleh? Okey, jadi apabila X menokok melalui titik pekun itu, boleh? Jadi dia kata macam kalau nilai X, kau nampak nilai X ni 1. Jadi kalau nilai X tu bertambah, dia kata apa jadi kat dy dx. Jadi macam mana kamu nak tahu perubahan tu? Macam mana kamu nak tahu apa jadi kat dy dx? Alright. Dy dx bertambah. Macam mana kamu tahu? Dania? Macam mana kamu tahu? Sebab dia pro. Kita buat penggantian. Kalau nilai S tu menokok, kalau asal dia 1, kita nak tukar dia jadi nombor apa? Menokok jadi apa? Siapa? Ni Luqman. Mana Luqman? Ya. Kalau nilai X tu asalnya 1, kalau kata dia menokok, dia bertambah, kita nak tukar nilai X tu jadi berapa? 2. 2. Boleh? Jadi apa kamu boleh buat dengan 2 tu? Ganti nilai. Ganti nilai. Betul Daniel. Kita akan gantikan kat equation dy dx sebab dia nak tahu apa yang jadi kat dy dx kan. Jadi kamu masukkan X sama dengan 2 dalam equation dy dx tu. Berapa dapat dy dx kamu? Sebab apa? 2. Dapat apa? 2. Betul ni? Jadi asalnya 1 lepas tu jadi 2. Jadi betul lah Daniel kata dia punya dy dx tu jadi bertambah. Boleh? Daripada kosong dia jadi satu nilai yang positif. Jadi macam mana kalau X kurang daripada 1, kata kita ambil X sama dengan 0. Ya, boleh ke ni? Negatif 2 tu. Yang tadi tu, kamu kira betul ni, dy dx dapat berapa ni? Negatif 2. Negatif 2, okey ni negatif Jadi yang ni kurang daripada 0. Kalau X tu 0, kamu dapat apa? Positif 2. Kamu dapat positif 2 kan? Jadi yang ni besar daripada 0. Ni yang ni kita nak ambil kira sign dia je. Boleh? Jadi kalau kurang dari 0 tu negatif lah. Jadi kalau besar dari 0 tu positif lah. Jadi kamu punya dy dx tu berubah daripada apa kepada apa. Kita kamu kena lengkapkan ayat tu. Ni kena buat ayat dah. Kena buat ayat. Daripada negatif ke positif. Jadi dy dx tu berubah daripada negatif 2 kepada positif 2 kan? 2. Apabila X berubah, X menokok melalui titik pegun tu. Boleh? Faham ke tu? Sekejap. Cikgu tengok ayat dia. Nilai dy dx berubah daripada yang ni 1, 4 lah. 4 kepada 0. Kemudian ada negatif 4 apabila X menokok melalui titik pegun. Betul ke kamu kira ni? Yang ni yang kita buat ni nombor 7 kan? Kamu dapat 1, 4. Sekejap, cikgu tunjuk sign dia lah. Jadi ini cikgu nak tunjuk kamu kaedah satu lagi lah untuk cari maksimum minimum kan. Jadi kamu punya titik pusingan tu berlaku kat 1 kan. Jadi dy dx kamu tu 0. Jadi waktu kamu ambil satu nilai yang besar 2, betul macam tu kan? Kita letak kat belah kanan lah supaya kamu boleh nampak lah. Dia lagi besar. Lagi besar daripada kamu titik pusingan. Yang ni kamu dapat jawapan negatif 2 betul? Ini negatif kan? Yang ni negatif 2. Lepas tu kamu ambil X sama dengan 0. Kamu dapat jawapan 2 kan? Jadi yang ni perubahan kamu.
Jadi kita boleh tulis lah. Kamu punya nilai dy/dx tu berubah daripada 2 kepada 0 kemudian negatif 2 apabila x tu menokok melalui titik pegun 1, 4 tu. Betul? Faham tak? Jadi dia nak suruh saya cerita pasal perubahan je. Dari 2 kepada 0 kepada negatif 2. Yang ni cikgu rasa kalau soalan exam mungkin dia tak tanya kamu sedetail ni lah. Ni kalau yang ketiga ni baru kita sebut macam dia ni Cikgu, sebut. tapi kalau Ya. jawab soalan tu nak kena berbual macam mana je jawapan dia. Ayat dia lah. Kena- Kamu kena cakap dy/dx. Ayat saja. Ni Saya tinggal soalan ayat. contoh apa semua tu lah. dy/dx tu berubah daripada positif kepada 0 kepada negatif. Betul macam tu? Sebab dia nak cakap kat kamu sifat titik pusingan tu. Tapi yang ni dia suruh tunjuk nombor. Jadi kalau kamu ambil nombor 0 dengan 2, kamu cakaplah dia berubah daripada 2 kepada negatif 2 lah. Apabila x tu menokok melalui titik pusingan kamu tu. Boleh? Maknanya dia bergerak lah, cikgu rasa lebih sesuai kata dia bergerak daripada poin pusingan tu daripada kecil kepada lebih besar. Macam tu lah. Nokok ni sebenarnya bertambah tapi macam tak sesuai lah kata kat sini kita tengok sebelah kita kena tengok dua-dua belah. Jadi yang ketiga ni kita tengok tanda dia. Yang ni yang Daniel sebut. Jadi perubahan tanda dia macam mana? Yang 3. Tanda dia. dy/dx kamu berubah macam mana? Tanda kecerunan lengkung tersebut. Ini siapa-siapa lah boleh jawab. Tanda dia berubah macam mana? Positif kepada negatif, boleh? Ikut yang soalan tadi tu sebab yang ni soalan A tadi. Jadi dia berubah daripada positif kepada 0 kepada negatif. Jadi kalau positif kepada 0 kepada negatif tu, tentukan last sekali dia suruh tentukan jenis dan sifat titik pegun tersebut. Maksudnya dia suruh tentukan maksimum ke minimum kalau positif 0 negatif. Saya boleh beritahu cikgu. Yang ni maksimum ke minimum? Kalau positif. Positif macam mana rupa dia? Naik bukit kan? Naik bukit. Lepas tu 0 macam mana? Kosong senyum. Landai. Kosong ada ni landai je. Landai. Boleh? Jadi kalau negatif? Turun bukit? Bawah. Okey. Jadi yang ni apa? Negatif. Maksimum ke minimum? Maksimum ke minimum? Ni maksimum ke minimum? Ni asam kan? Maksimum. Ini maksimum. Jadi maksudnya titik pusingan 1, 4 ni adalah maksimum. Jadi yang cikgu tunjuk kamu ni satu lagi jalan kerja. Kalau kata kamu tak boleh nak buat pembezaan kali kedua. Macam soalan Hafiz tu macam susah kan nak buat beza kali kedua kan. Jadi kamu akan tengok titik pusingan tu. Kamu akan ambil satu nilai kecil daripada dia. Dan kamu akan ambil nilai yang besar daripada dia. Lepas tu kamu check sign dy/dx tu. Kalau kamu dapat positif nilai dia. Maksudnya dia besar dari 0 lah. Maksudnya dia positif. Kecerunan tu positif. Boleh? Jadi kalau kamu kira kamu masukkan kamu dapat nilai negatif. Maksudnya kecerunan tu negatif. Jadi kamu boleh tahulah. Kamu titik pusingan tu maksimum ke minimum. Boleh? Yang ni kaedah kedua. Faham tak? Siapa tak faham kaedah ni? Boleh? Boleh lah. Senang kan Ikram? Okay. Jadi orang kedua Daniel. Jawab B. Ada cikgu. Okay, jadi equation dia y sama dengan x kuasa 2 campur 2x tolak 3. Tulis kat bawah ni. Y sama dengan x kuasa 2 tambah 2x tolak 3. Okay, first kali kita buat apa tadi? dy/dx. dy/dx sama dengan apa? 2x tambah 2. 2x campur 2. Ya. Okay, lepas tu? Lepas tu kena cari apa namanya yang kurungan x ya. Nilai x. Jadi kita Nilai akan ambil equation ni samakan dengan x ya. equation ni kena samakan dengan apa? Tadi cikgu cakap kat Luqman ni, sama dengan apa? Sama dengan m. M dia sama dengan apa? Kosong. Ni kena tulis lah. Yang ni dapat satu markah. Yang ni konsep. Boleh? Sebab konsep untuk titik pusingan ni kamu kena tahu dia berlaku waktu kecerunan tu 0. Okay, solve ni kamu dapat x sama dengan apa ni?
Cikgu saya tak ingat nak tekan macam mana. Saya tahu dah. Buat Tak boleh 3 tekan kali. ni. Pindah. Buat genak yo. Pindah dua tu. Negatif. Ni pindah jadi sebelah sana. Jadi apa? Negatif. Negatif 2. Lepas tu pindah ni. Ni darab kan. Kalau pindah dia jadi apa? Bagi. Jadi dapat berapa? Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. Boleh nah? Kalau dia kuasa 2 baru kamu ikut. Oh. Boleh? Hai Ni nah. senang ni pindah saja. Okey, dah dapat X kita cek Y pula. Berapa Y dia kamu masukkan dalam equation ni nak dapat dia punya titik pusingan. Sekejap cikgu. Dapat 1 cikgu. Dapat Salah. 1. Ya ke? Taklah. Kira semula. Ya, dapat 1. Kamu Tak masuk kosong. Kosong. masuk kat sini. Kosong. Serius ah? Salah lah. Dapat kau negatif 4. kira. Dapat dapat. negatif 4. Cuba kira balik. Negatif 1 tu kuasa 2. Lah betul lah. Alah. Negatif 1 kuasa 2 campur dengan 2 darab negatif 1 tolak 3. Dapat apa? Picit betul-betul. Dapat negatif 4 betul tak? Check. Siapa yang picit salah tu? Saya dengar ada beberapa orang jawab salah ni. Dapat kosong. Dah lah dapat negatif 4. Dapat negatif 4. Ha? Tengok ni. Berkurungan dekat negatif 1 tu masa letak kuasa 2. Kena picit masa cikgu tulis ni. Kurungkan dia. Sebab Dah. negatif ni kena kuasa 2. Jadi dia jadi 1 tolak 2. Boleh? Tolak 3. Tolak 2 tolak 3 tolak 5. Jadi 1 tolak 5 negatif 4. Negatif 4 yo. Negatif 4. Dah, selesai dah lah. Semua orang Dapat dah. komplit. Okey. Ni kamu yang titik pusingan. Sekarang ni kita nak mula tengok sifat dia lah macam tadi. Jadi kita buat table tu. Okey, jadi titik pusingan kita X dia sama dengan negatif 1. Yang tu kamu tahu lah M dia sama dengan apa? Dy dx dia sama dengan apa? Dy dx ya. Kat negatif 1 tu. Dy dx sama dengan apa? Cuma kosong. Okey. Jadi satu nilai dia yang kurang daripada negatif 1. Negatif apa? Negatif 2. Negatif 2 betul. Negatif 2. Jadi yang tu kurang, lepas tu yang belah kanan ni kita boleh lebih besar. Lebih besar daripada negatif 1 apa? Positif. Positif number. Boleh lah bubuh nombor apa pun tak apa. Ataupun berapa ni? Nak buat apa ni? Berdua dah. 2. Okey. Jadi kamu nak cari dy dx waktu S sama dengan negatif 2. Kita kena buat apa? Gantikan nilai negatif 2 tu kat mana? Kat equation? Dy dx. Ni. Masukkan. Berapa dapat Oh. nilai X tu? Berapa dapat nilai X tu? Dapat apa? Negatif 3. Negatif 3. Negatif mana nah? Negatif. Okey. Lepas tu masa X tu sama dengan 2. Cikgu saya punya Sama dengan sekat-sekat. 2. Lain kamu Nabil ke? Orang lain sekat-sekat tak? Okey. Ada. Sikit-sikit kak. Sikit lah. Okey. Masa X 5. 5 positif lah. Okey. Jadi yang ni Positif. untuk yang soalan 2 Roman tu kan dia tanya kamu perubahan dy dx tu. Cuba kamu beritahu cikgu ayat dia tadi. Nombor 2 cikgu. Apakah Apakah X menongkok melalui titik pegun itu? Bagaimanakah nilai dy Ah. dx berubah? macam mana nilai dy dx berubah kamu cakap? Macam mana? Tengoklah nilai dx tu berubah daripada berapa ke berapa. Ni. Cakap je lah ikut nombor yang kamu tulis. 5. Dy dx berubah daripada negatif 3 kepada Negatif 5. bukan negatif ni. 5 ni bukan Positif. Positif 5 apabila X menokok melalui titik pegun. Apa koordinat titik pegun kamu tadi?
Ni Negatif 1, negatif negatif 1, negatif 4. 4. Dapat ke semua orang ayat dia? Lebih kurang lah. Jadi nilai dy/dx tu berubah daripada negatif 3 kepada 5. Dia nak cakap je daripada negatif kepada nilai yang positif lah. Dia kita tengok je table kita state. Okay, yang soalan seterusnya dia suruh cakap pasal sign dia. Jadi dia punya tanda berubah daripada apa kepada apa? Apa maksimum ke minimum? Bukan, ni negatif kepada tanda dia berubah daripada negatif kepada Negatif pada tengok ni yang cikgu tulis ni. Negatif kepada apa? Positif. Sebutlah ni dia negatif berubah kepada positif. Nampak? Jadi Positif. yang ni maksimum ke minimum Daniel? maksimum. Sebut semula. Tengok semula gambarnya. Ni maksimum ke minimum ni? Minimum. Minimum lah. Negatif turun bukit. Kosong landai. Ni kosong. Positif naik bukit. Yang ni senyum. Senyum tu minimum. Jadi kamu punya titik pusingan ni adalah titik minimum lah. Boleh? Boleh. Okay, last kali Ikram. Y sama dengan S kuasa 3 campur 4. Ikram ada suara tak hari ni? Ada semua orang dah masuk dah ke? Ada siapa yang kawan-kamu yang tak ada? Orang cikgu Kamal mana? ada seorang tu. Dia kata Dia tidur lah. Kamu mesej tak ada? Solat? Buatnya pukul 3 dah. Okay. Ikram? Sekejap Ibu nak cek internet. Cikgu ni tu suara sekat. Suara cikgu sekat-sekat. Ikram dengar suara cikgu sekat-sekat ke? Sekejap saya nak cek internet. Tu jari. Tu Jaris ke? Ikram ni cikgu tak dengar Orang suara tanya cikgu. Ikram, aduh kalut je ni. Ikram mana? Cikgu nampak dia dah buka Abang mic dia. Ikram? Tu apa perhatian betul lah budak ni. Mesej dah lah, aduh jari pun. Ikram? Tidur apa? Memang dengar seorang pun jadi weh. Dia kata sat-sat tu. Okay, tak. Dia nak baru nak cek mic ke? Ikram dapat soalan special sikit daripada orang lain. Tengok macam mana apa jadi kat titik dia. Yeay. Lama tak nak tunggu lama-lama sangat, cepat sikit. Cikgu rasa cikgu kena bagi habis dulu tajuk pembezaan. Nanti kamu datang sekolah exam at least kita boleh buat sampai tajuk pembezaan kan. Jadi kalau kata kita tak sempat habis dalam masa 2 minggu ni, cikgu akan buat kelas untuk kamu waktu kamu cuti 2 minggu lah. Untuk habiskan tajuk pembezaan, cikgu tak masuk tajuk baru. Kalau habis, alhamdulillah cikgu tak buat kelas tambahan lebih. Ya. Minggu ni dengan minggu depannya bukanlah. Akan ikut jadual tapi kamu 2 minggu je. 2 minggu je. Lepas tu Lepas tu kamu cuti, lepas tu balik. InsyaAllah kamu balik sekolah. Lepas tu kecuali kalau kata KPM kata lanjut PDPR kamu lah. Jadi Allah. tu yang Kes kat bahaya Selangor. sikit. Kes kat Selangor tu Dekat dah Alam pun 900 dah lebih. teruk. Dia kata dia nak buat PKPD kan. Kan tak lagi mana-mana. Bukan Mana PKP tak naik seluruh dalam negara badan dah kau. tu. Tak, PKPD yang macam ada pagar polis guard dah. Tak boleh keluar pergi mana-mana. Mampus. Setiap Oh, daerah. yang darurat cikgu. Ya, Darurat. ya tu. Tak boleh Kampus keluar saya rumah. kena macam tu cikgu. Tempat saya tak pernah merah cikgu. Siapa? Arif? Tak merah ke tempat kamu? Kamu duduk mana? Merah dah. Baik. Tak, tapi Selangor Oh. teruk. Sini merah je. Hati saya Dah kena merah. kuarantin. Semua merah. Ya. Patut dia- kamu kena kuarantin. Kamu ada close contact dengan dia ke? Tak tahu. Tak ada. Tak. Tak pergi rumah dia. Tak beraya. Tak. Tak, okey. Mana Ikram? Ikram, Ikram duk sidai orang cikgu. dia saja bagi kita hanging lama-lama lah. Tukar, nanti cikgu bagi Ikram soalan susah lagi. Dia saja tu. Dia Dah ada memang- dah? Eh, Dah. Okey. Dah. Kamu buat apa tadi? Kamu cek mic ah. Okey, beza untuk cikgu soalan ni dapat apa tu? Simple sangat. Ikram? Ada ke dia tak ada ni?
Nampak masa dah unmute. Mac FF. Aku rasa dia cakap tapi tak dengar lah. Ya, mic dia rosak. Arif lah, cikgu tukar ulang. Air. Arif dah mic dah elok dah. Itu mic rosak lama. Okay, Arif, cuba kamu jawab soalan DYDS ni. Nanti Ikram cikgu tangguh kamu lah. Cikgu bagi kamu Ya. soalan lah. Yang sebelum ni dia macam buat macam ni dia cari 2 nilai Y. Betul ke? Sabar dulu. Kamu beza dulu. Beza dulu lah. Sekejap. DYDS namanya apa? 3x tambah. Tak payah tambah lah. 3S kuasa. Mana ada anak ha. 3x je. 3S Kuasa kuasa. 2. Kuasa 2. Okey, jadi 3S kuasa 2 kita akan samakan dengan siapa pernah jumpa masalah macam ni? Apa nilai S-nya? Macam mana nak cari nilai X? Kalau sebelah sana kosong, maknanya apa yang boleh menyebabkan 3 S dia jadi kosong. X tu kosong, Arif. Ini kita tak boleh, kita tahulah kalau apa-apa darab kosong jadi kosong kan? Ya. Okey, Nabil apa kamu? Okey, jadi X sama dengan kosong. Tak apa, X kosong koordinat lah tu. X kosong tu adalah satu koordinat. Y dia berapa? Tengok sini, masuk Y. Y. Y dia berapa? Y dia mana tak tadi? Masuklah. Kosong kat situ, senang saja. Yang ni macam P kuasa Y. Tutup X kuasa 3 tu. Dapatlah jawapan dia. Dapat apa? Ya, 4. Alif, 4. Okey, Y sama dengan 4. Okey. Jadi sekarang ni koordinat kamu 0, 4. Kita nak tengok sifat titik pusingan dia sama ada dia titik pusingan ke tidak. Kita buat table tu. Jadi senang ni S kosong tu kamu punya apa panggilnya titik pusingan kamu kan. Jadi divided S dia kosong. Kosong. Okey, jadi nombor yang kecil dia kosong. -1. Negatif 1. Yang besar daripada kosong? 1. 1. Okey, cuba kamu gantikan dalam equation tu DYDS dapat apa? DYDS nah, ganti ke sini nah. Masuk negatif 1 jadi apa? Positif ke negatif? Laju sikit, senang je. Dapat 3. 3. Okey. Lepas tu bila masuk 1 Sekejap. kamu dia cek Allah calculator ni. terdelete pula nak. Tengok gambarnya, kamu kena cek calculator. 3 darab 1 kuasa 2. Dapat 3 kak. Dapat 3 kak. Okey, sekarang ni pelik sikit. Betul tak? Pelik tak ni? 3. Betul, dapat 3 dua-dua. Sebab kalau kamu kuasa 2 negatif 1 tu dia dapat 1 kan. Jadi 3 dengan 3. Jadi perubahan dia, cuba kamu bagi tahu Arif ayat nombor 2 tu macam mana ayat dia? DYDX berubah daripada negatif 1 kepada negatif. Bukan. Kepada 1. Bukan, kamu guna nilai DYDX. Kamu dah sebut DYDX, kenapa kamu ambil nilai X? DYDX berubah daripada berapa ke berapa tu? DYDX berubah daripada 3. Betul lah. Kan berubah. Berubah tu 3 kepada 0 kepada? 3 kepada 0 kepada 3. Apabila X kamu menokok kan. Jadi dia sambung je tadi, menokok melalui titik pusingan kamu. Okey, jadi tanda dia, macam mana tanda dia berubah? Berubah tak tanda dia ni? Berubah. Berubah lah. Positif kepada positif, ubah lah. Tak. Jadi sign ni tak berubah. Jadi kalau kamu nampak kes macam ni, sign tak berubah. Jadi kalau kita buat dia punya graf, dia rupa graf dia gini. Positif gini. Jadi untuk kes yang ni, kita tak panggil dia titik pusingan lah. Kita ada nama baru untuk dia. Kamu ingat lah nama ni? Nama dia titik lengkok balas. Yang baru dia soal. Titik lengkok balas. Dia Apa dia tu? titik lengkok balas. Dia ada tulis kat atas. Lengkok. Sebab apa? Lengkok. Titik lengkok balas. Kita tak tahu Inggeris dia apa. Lengkok malas. Balas. Balas lah. Kenapa malas pula? Titik
titik lengkok balas nah. Okey, jadi kalau dia tak berubah tanda dia, maknanya positif ke positif ataupun negatif ke negatif, kamu dapat graf yang bentuk macam S ni, macam cacing ni. Tu titik lengkok balas dia, kamu kena cam lah. Kamu kena cam dia ni. Jadi satu lagi cikgu nak bagi kamu satu fakta lah. Kalau kita buat D kuasa 2Y over DX squared, DX kuasa 2, untuk kes yang titik lengkok balas ni kita akan dapat D, nampak tak ni? Kalau kita beza kali kedua kita dapat apa ni? Titik pusingan. Ni 6S kan, lepas tu kita gantikan X kosong tu, jadi dapat apa? Buat kosong. Dapat kosong. Jadi kalau kita buat pembezaan kali kedua, kalau dia titik lengkok balas, kamu akan dapati D kuasa 2Y over DX squared dia sama dengan kosong. Boleh tak? Boleh terima tak ni? Boleh lah. Jadi sebelum ni, kamu dah tahu dah kan kalau dia maksimum. Kan kita ada maksimum minimum yang kalau kita buat pembezaan kali kedua. Kalau kita dapat besar daripada kosong, dia senyum. Maksudnya dia minimum kan? Besar daripada kosong, minimum kan? Jadi kurang daripada kosong, masam kan? Maksimum kan? Jadi kalau kamu dapat dia sama dengan kosong, kes yang di ni lah, sini ya. Ni titik lengkok balas. Boleh lah? Jadi cikgu tambah pengetahuan kamu. Boleh? Jadi kamu salin tu, salin sikit, jot down. Nah, supaya kalau kata exam keluar kamu tahu macam nak jawab. Okay, mari kita tengok buku teks balik. Cikgu nak tunjuk kamu. Cikgu tak ingat, itu cikgu bincang kat kamu contoh tu kan. Ada satu contoh tu pasal titik lengkok balas tu. Tapi cikgu tak ingat kalau cikgu buat dengan kamu ke tidak. Tak apalah. Jadi kamu dah belajar lah. Jadi tengok graf dia Nina. Jadi kalau kata yang ni titik pusingan lah ni. Yang ni nampak tak graf ni? Ni titik pusingan sebab dia berubah daripada positif kepada negatif. Kalau dia berubah daripada positif ke negatif, dia ada maksimum minimum tu kita panggil dia titik pusingan. Nah, tapi kalau dia positif macam point yang ni, tu garis masuk balik dah. Kita tak panggil titik pusingan. Nah, kita panggil dia titik pegun dan titik pegun tu titik lengkok balas. Nah, okey. Faham ni? Boleh. Jadi titik tu boleh jadi macam ni. Kamu tengok graf tu, dia bagi graf. Ni kita tengok latihan yang cikgu bagi kat kamu hari tu. Yang 2.10 ni kan. Mana satu yang problem yang kamu nak kita bincang dia punya pembezaan dia? Mana satu yang problem? Ke semua okey? Tadi ada yang kata dia yang susah. Mana satu yang problem? Cikgu bincang. Ada tak? Mana satu yang kamu rasa problem? Kamu tak hati beza. Mana satu? Ada tak? Tak ada? Betul ni? Nanti cikgu pilih seorang untuk jawab. Tak ada semua senyap. 1A ke? 1A tu. Bukan 1A saja. A, B, C, D ni. Yang ni latihan 2. Ya, semua tu lah. Ya. Ada tak siapa-siapa ada problem? Soalan mana-mana? Yang C. Yang C tu, yang ku Hafiz buat tu yang ni. Yang ni nah, yang lain K. Ya. Pening okey. yang itu. C cikgu, C. Yang lain. Memangnya tu. Yang tu saja. Yang lain okey kan? lain. Yang ni okey kan? Yang ni pakai apa? Yang ni pakai apa? H. Dia tolak dengan X tolak 3 tu. Apa? Tak, yang ni kena pakai petua hasil bahagi. Betul tak? Ingat Pakai Ya, bagi ya. tu. Ini yang orang tak buat lagi tu dia tak tahu tak? Okey. Arif pun Aku sama buat tu. dah. Okey. Jadi yang ni petua hasil bahagi yang G ni. Bagi kak. Tak. Yang ni tak perlu. Yang ni kita beza satu-satu. Yang ni kalau kita angkat naik dia jadi apa ni? Kita angkat naik. X tolak 1 kuasa. Negatif 1. Jadi kita beza pakai power rule. Beza ni. dua-dua. Beza pakai G power rule. pakai pasir bagi Yang ni, yang ni tak perlu. Yang G tak perlu. Saya buat- Tapi apa? Kamu buat, kamu samakan penyebut kan? Betul? Ni cikgu nak sekali dah dengan kamu. Pakai betul pasir bagi lah. Yelah, kamu samakan penyebut kan? Ya betul. Kamu buat petua hasil bahagi. Kamu buat petua hasil bahagi sebab kamu samakan penyebut. Ya. Mari kita try lah. Sekejap. Kita buat G, kita buat Negatif 1. Kalau cikgu kalau nak Pening. buat petua hasil bagi kena dua-dua sama ke?
Kalau kita Dia buat petua hasil penyebut. bahagi, kita kena buat samakan penyebut dulu. Dan ni buat hari tu tak jadi kan, yang buat asing. Tapi cikgu rasa boleh. Dia buat sama menyebut dulu baru boleh. Sekejap. Oh ya. Tengok G. Itu darab atas. Tolak atas. G. Boleh dah sangat. Lihat dah kan. Boleh lah. Dan ni kita boleh buat satu-satu. Mari kita try lah. Hari tu mungkin kamu ada buat careless ke? Aduh Iman. Okay. Tapi dapat lah. Yang itu. Malah kamu samakan Yang buat penyebut. dengan cikgu tu. Kamu buat, itulah. Kamu samakan penyebut boleh dapat petua hasil bagi. Tapi kalau tak pakai petua, maknanya beza satu-satu. Patutnya boleh juga. Tapi mungkin cikgu buat silap dengan kamu hari tu kot. Itu macam cikgu pun tengok kamu buat kan. Okay. Mari kita buat soalan Ku Hafiz tu. Sorry. Yang ku ni pening. Yang soalan Ku Hafiz tu, yang susah tu, bukannya set tu. Yang susah tu sebab kamu kena buat pembezaan 2 kali. Kali kedua tu kan, yang tu jadi susah kan. Jadi kali ni cikgu nak kamu guna approach tadi tu untuk kamu dapatkan dia punya maksimum minimum boleh. Maksudnya kamu sketch. Faham lah? Kejap. Zoom sikit kertas ni. Cikgu nak tulis soalan dulu. Sebenarnya yang C yang. Kita buat C dulu lah. Kita buat C dulu. C tadi soalan dia. Y sama dengan X set 18 tolak X kuasa 2. Tadi kita buat soalan dengan Iman tu sekali. Y sama dengan 18 tolak X kuasa 2. Ada X kat luar. Jadi macam mana kamu tahu yang ni tak boleh buat power rule? Kenapa kamu tahu yang ni kena guna petua hasil darab? Apa dia punya clue dia? Kat luar ni X nah, kalau kat luar ni nombor, kalau dia tulis 2, yang ni kamu boleh pakai power rule. Boleh nak ingat ni nah. Tapi kalau dia bubuh X kuasa 2, yang ni kena pakai petua hasil darab. Jadi petua hasil darab tu apa? U dV campur V du. Kamu sebut macam tu senang nak ingat lah. Jadi petua hasil darab. Jadi kalau petua hasil darab, yang ni U lah, yang ni V. Ya nah? Okay, jadi U sama dengan X, lepas tu V sama dengan, yang ni kita tukar set tu. Set tu kuasa berapa? Set kuasa berapa? Set kuasa berapa? 1/2. 1/2. Ingatlah. Ni set 2 lah sebab dia tak tulis apa-apa kan. Tapi kalau dia tulis 3 kat luar ni 1/3 lah. Okay, U bila kita beza terhadap X dia jadi apa tu? 1. Yang ni dV dS? Jadi apa? Negatif 1 per... Baling. Yang ni kena buat power rule. 1/2. 1/2. Salin balik kurungan. Lepas tu kuasa dia tolak 1. Apa jadi bila 1/2 tolak 1? Negatif? Negatif 1/2. 1/2 dia. Ini tulis balik dalam bentuk set dia nanti. Lepas tu beza dalam kurungan. Apa dapat bila beza negatif X kuasa 2 ni? 2. Negatif 2. Ada negatif 2 Negatif kan? 2. Negatif 2X. X tu tak hilang kan? Ya. Beza dalam kurungan lah, maknanya kamu anggap macam kamu ada equation 18 tolak X kuasa 2, lepas tu kita kena buat dy dx terhadap dia. Itu maksudnya beza dalam kurungan. Faham lah? Okay. Jadi 18 ni beza hilang. Jadi tinggal negatif 2X lah. Okay. Jadi negatif 2 dengan 1/2 ni kita boleh potongkan dia sebab satu tingkat bawah, satu tingkat atas kan. Jadi tinggal negatif X lah. Yang ni kita kena letak bawah balik. Lepas tu kembalikan dia kepada dia punya set dia. Jadi dia jadi gini. Negatif X. Betul? Dia jadi macam ni. Betul. Sama kan macam itu kan? Okay, jadi sekarang ni kita nak masuk dalam formula. Kita tak habis lagi. Di dy dx sama dengan u dv over dx campur v du over dx. Jadi formula ni diberi. Jadi kamu tak risau. Tapi kamu kena pandai gunalah. Ni maknanya kalau kamu nampak soalan yang kena pakai tu, make sure kamu guna. Okay, jadi u kamu apa? X. dv over dx kamu yang ni kan? Ganti kan? Okay, lepas tu tambah v. V kamu yang ni tapi tulis yang bentuk set dia lah. Maknanya yang asal tu set 18 tolak X kuasa 2. Du ds kamu sama dengan?
Darab satu. Okey. Jadi dah habis ni, kita tak payah tulis satu tu sebab apa-apa darab satu dapat dia kan. First kali kita buat apa bila rupa dia macam ni? Apa ni? Darab. Darab masuk. Kuasa 2. Negatif kuasa 2. Negatif X kuasa 2. Okey, sekarang ni kita ada set kat bawah kan. Kita kena samakan menyebut nah. Jadi ini tak ada set kat bawah ni persatu kan. Ya. Ini kena darab dengan set 18 tolak X kuasa 2 over set 18 tolak X kuasa 2. Lena? Okey. Apa jadi bila set darab dengan diri dia? Darab. Jadi apa namanya? Set dia? Hilang. Hilang. Sebab dia jadi apa set hilang kau tengok lah, sebab dia jadi set kuasa 2. Sama. TV yang kuat sangat. TV yang kuat sangat. Kamu punya TV ya? Okey. Set hilang nampak? Okey. Jadi dia tinggal isi kandungan dia lah nah. Dia tambah 18 tolak X kuasa 2 over bawah ni adalah sebab semua orang kita tengah samakan penyebut kan. Ingatlah samakan penyebut. Maknanya ada penyebut dia yang asal tu. Gitu jadi dia. Alright, jadi macam biasa lepas kita dah dapat dy dx tu kita akan samakan dengan Penyebut. kosong. kita Sama nak dengan kosong. kita nak cari titik pusingan ke tadi kan. Okay, sama kita akan kosong. samakan dengan kosong lah. Jadi dia walaupun dia ada tingkat bawah yang tak comel, tapi bila kita sama dengan kosong apa jadi dengan tingkat bawah tu? Dia jadi sama. Dia jadi besar. Okay, ada benda cikgu boleh satukan. Negatif X kuasa 2 dengan negatif X kuasa 2 ni jadi apa? 2 negatif. Kuasa 2. Negatif 2X kuasa 2 tak? Betul. Tambah 18 lah. Okay, jadi kita samakan ni dengan kosong. Boleh lah cikgu laju lah sebab kita dah buat lah sebenarnya ni. Okay, jadi kita baling yang tingkat bawah ni pergi belah kanan, dia akan hilang. Boleh, tak payah risau pasal dia nah. Jadi kita tinggal negatif 2X kuasa 2 campur 18 sama dengan kosong. Pindah 18 ni pergi ke kanan, dia jadi apa? Negatif 18. Okay. Kiri kanan ada negatif, kita hilangkan negatif dia nah. Jadi sekarang ni kita pindah 2 tu. Yang Laju ke? 18 tolak X tu hilang 18 tolak X. Set 18 tolak X. Tak hilang. yang Ni. Ada. Bawah. Mana? Oh ini. Hilang sebab dia apa-apa darab kosong. Tak adanya. Jadi kita pindah ke tingkat bawah ni dia akan darab dengan kosong ni jadi dia boleh dia hilang. Okey. Jadi tak apalah hilang, tak apa. Boleh. Okey, jadi sekarang ni 18 tu pindah 2 ni. Jadi apa kat 18? Apa jadi kat 18? 16. 16. Pandainya. Jadi 9 lah. Jadi 9 lah 18 bahagi dengan 18 bagi dengan 2. Kamu ni kalau 2. dia kapit dengan X maksudnya dia darab. Jadi pindah sana jadi bahagilah. Dia jadi 9 lah. Siapa cakap dia jadi 16? Betul balik. Jadi sekarang ni kita pindah kuasa 2 tu dia akan jadi punca kan. Jadi punca 9. Apa jawapan dia? X sama apa? Punca 9 apa? Punca 9. Tambah. Dia ada 2 sign kan? Tambah tolak 3. Betul? Dia ada 2 sign. Itu kan aku Hafiz kan? Betul? Jadi kita dapat jawapan X kita tambah tolak 3. Macam nak dapat Y? Macam nak dapat Y? Masukkan balik dalam equation asal kita. Jadi equation asal kita yang atas tadi cuba carikan cikgu Y dia dapat apa? Hari tu kamu kira kan Y dapat apa? 9. 9 dengan? Negatif 9. Okey betul ni 9 dengan negatif 9 masuk balik equation ni. Jadi kita dapat Y dia. Jadi kita ada 2 titik betul? Titik kita 3, 9 Negatif 3 dengan negatif 9 kan? Tu titik kamu kan? Alright. Lepas tu kita nak tahu sama ada dia maksimum minimum. Jadi tu yang cikgu kata tu kalau kita nak beza boleh je lah. Mana equation kita yang kita patut beza tu? Equation mana? Mana tadi?
Kenapa jari saya asyik keluar masuk ni? Line dia. Okay, kalau kita nak beza, kita kena buat petuah hasil bahagi kan? Betul? Sebab sekarang ni kita punya equation 2 tingkat. Betul? Mana pergi dia? Yang ni kan? Yang ni. Yang ni kan? Jadi payah. Bukanlah payah. Tak best. Jadi kita pakai approach yang kedua tu lah, kita buat sketch. Nah, kita sketch lah, boleh? Okay. Jadi kalau kita sketch, kita kena sketch dua-dua lah, cikgu rasa, sebab boleh jadi kamu tengok, boleh jadi dia titik lengkok balas kan, jadi kita tak sure nah. Jadi kita kena check dua-dua X tu. Jadi first kali kita akan check X sama dengan 3 dulu. Kita akan ambil apa yang kat belah kiri ni, apa yang kat belah kanan ni. Belah kiri apa? Belah kiri apa? Nombor yang kurang daripada X tu berapa? Bubuh 1. X sama dengan apa? 2. Okey, jadi belah sini kita ambil X sama dengan 4. Alright, jadi kamu tekan kalkulator kamu, kita kena masuk dia dalam equation dy dx kita kan. Jadi kompleks jugalah nah. Kamu kena masukkan dia dalam equation dy dx ni. Okey, dy, kita tulis balik elok-elok dy dx kita sama dengan negatif 2x kuasa 2 campur 18 over cert 18 tolak x kuasa 2. Jadi kamu masukkan dalam ni nilai x sama dengan 2. Boleh? Boleh. Masuk kan? Tengok dapat berapa? Picit kalkulator betul-betul. Jadi ni kaedah lain lah, siapa yang bawa masuk tu supaya mungkin mudahkan hidup kamu. Kok kata soalan tu kompleks, kita tak nak habis masa kita buat pembezaan kan. Jadi kita buat kaedah lakaran. Okay. Yang ni kalau kamu ganti, inilah nah. Yang ni kamu picit kalkulator. Sebaiknya kamu picit ni dulu. Lepas tu kamu picit enter sama dengan tu. Lepas tu answer bahagi dengan tingkat bawah ni. Boleh? Yang tu paling senang sekali untuk kamu picit. Dapat apa? Dapat apa? Ya. Itu padam. Orang lain picit sama lah. Bagi tahu cikgu, kita nak nombor tu tak penting sangat. Asalkan betul kamu punya sign positif negatif tu. Tapi kalau salah picit, takut jadi salah lah. Picit betul-betul bagi tahu cikgu kamu dapat nombor yang positif ke nombor yang negatif. Positif. Algen dapat berapa nilai dia? 2.67. 2.67. Ya ke? Mungkin jadi perpuluhan lah sebab ada cert lah. Orang lain dapat apa? Sekejap, saya tengah kira. 2.67. Jadi siapa dah sudah tu dia boleh cuba kira yang S dengan 4 pula. Tengok dia dapat apa. Ya. Ini yang C ya. Ini soalan aku Hafiz buat itu tu nah. Bahagi. Kalau sini kosong. Tadi Agan kata sini positif, betul tak? Cuba orang lain kira. Ya. Betul? Betul. Dapat 2.6. Ya. Okey, cuba masukkan S dengan 4 pula, tengok dapat apa. Siapa cikgu pilih orang, so bagi cikgu jawapan lah. Senyap. Ashta picit kalkulator, beritahu cikgu apa jawapan dia bila S dengan 4. Apa dia cikgu? Masuk dalam kalkulator S dengan 4 dalam dy dx tadi. Bagi tahu cikgu dapat jawapan apa. Ya, cikgu, saya blank tu. Kamu blank? Kamu dah habis masak nasi ke? Kenapa kamu blank? Dah habis.
masukkan dalam equation. Aku tak pakai calculator. Masukkan dalam equation dy ds kat bawah ni. Ni equation dy ds nya. Masukkan apa tadi nilai dia? 4. Kat tempat 2 ni masuk 4. Berapa dapat jawapan dia? Orang boleh check positif ke negatif? Berapa nilai dia? Cikgu. Negatif 8.4 tu. Ya, 84 lah. Negatif Betul. 8. Orang lain? Aista cuba kamu kira. Yang ni bukan kena EQN lah. Yang ni kena ganti nilai. Tu kata kamu tak fokus lah. Dapat negatif lah. Hari tu jawapan dia apa yang ni? Maksimum ke minimum? Yang positif tu minimum. Yang ni ya? Yang ni minimum. Yang ni bukan minimum. Maksimum. Ni maksimum ni. Dan ni nak check buku kamu balik. Ya. Ya, saya tengok. Jaris kesian kat dia keluar masuk kan. Cikgu saya tengok video je lah. Okay. Betul tak ni jawapan dia semua orang dapat ke yang ni positif, yang ni negatif? Habaq kat cikgu? Dapat lah. Okay. Jadi titik ni adalah titik maksimum. Ni maksimum betul lah. Itu maksimum kan? Jadi kaedah kalau dalam buku teks ni dia sebenarnya dia buat pembezaan kali kedua lah. Hebat ada sama dengan kamu buat. Jadi dah dapat. Nanti cikgu boleh tunjuk kamu jangan kerja dia sama tak dengan yang Ko Hafiz buat, tetapi cikgu rasa sama dah. Alright, jadi yang kedua tu kita nak check satu lagi titik tu masa S sama dengan negatif 3. Kita check dua-dua tau. Kamu jangan assume je takut kata dia titik lengkok balas. Jadi X dengan negatif 3 tu kita check simbol dia. Jadi yang ni kita kena ambil apa? Kurang daripada negatif 3 berapa? Negatif apa? Negatif 4. Siapa tengah dengar lagu tu? Negatif 4, negatif 3 kat sini, negatif 2. Jadi kalau besar daripada negatif 3 tu negatif 2. Kalau kurang daripada negatif 3 tu negatif 4. Cuba kamu beritahu cikgu yang ni sign dia positif ke negatif? Yang negatif 4 tu? Negatif yang ni. Azim kira dah? Okay. Jadi yang ujung sini kamu dapat apa? Boleh agak lah kot kalau salah seorang tu negatif kan. Sini dapat apa? Positif. Dapat positif. Jadi yang ni rupa dia gini. Kalau kamu lukis ingat lah. Kamu kena ingat rupa graf ni macam mana. Maknanya negatif tu turun bukit. Positif tu naik bukit. Kamu kena tahu yang tu. Jadi yang ni kamu dapat minimum lah. Boleh jadi betul lah. Jadi dia punya titik pusingan tadi, yang tadi tu dengan titik pusingan yang ni maksimum, yang ni minimum. Boleh? Jadi satu lagi soalan cikgu bincang soalan yang dia ni memang dapat tu. Cikgu rasa kamu tunjuk tak kawan kamu macam nak buat? Hari tu kamu bincang tak lepas habis kelas? Ke semua orang balik lepas tu buat je masing-masing? Buat ke? Ada yang tak buat tu? Okay. Kami duduk dalam kelas tu. Ya. Okay. 1/x tolak 1. Okay. Jadi itu Daniman dia samakan menyebut lah. Boleh lah. Tapi kalau boleh kita nak elak kan guna pertuasa bahagi kan sebab tak suka. Okay. Jadi mari kita tengok kalau kita buat satu-satu. Tengok jadi tak Okay. Jadi dy ds kita. Jadi yang ni kita tulis dulu. Y sama dengan X campur dengan X tolak 1 kuasa negatif 1. Yang ni kita angkat semua orang lah. Kita angkat ni atas lah. Jadi yang ni bila kita dy ds. Bila kita beza X dapat apa? Beza X dapat apa? Beza X dapat apa? Satu. Okey, dapat 1 lah. Jadi yang belakang ni kita nak beza pakai power rule. Jadi negatif 1 tak depan kan? Ni negatif 1 salin balik kurungan. Tolak 1 jadi tolak 2. Tolak 2. Betul beza dengan kurungan. Beza dengan kurungan ni 1 kan? Tak tulis pun tak apa. Jadi tinggal yang ni jadi kita letak dekat bawah balik. 1 tolak 1 over X tolak 1 kuasa 2. Macam tu lah. Okey, jadi sekarang ni kita nak cari titik pusingan kan. Titik pusingan berlaku apabila dy ds sama dengan sifar. Jadi
UADS sama dengan sifar. Jadi 1 tolak 1 over X tolak 1 kuasa 2. Besar ni. Sama dengan kosong. Pindah yang ini. Jadi apa? Negatif Di satu. 1 kan. Buang negatif sign ni di kiri kanan. Pindah ni. Ini darab dengan negatif 1 jadi ada dah. Dia jadi X tolak 1 sini. Yang ni kita kena kembang. Kalau kembang ni dapat apa? X kuasa 2 Tolak X. tolak 2X. tolak 2X. Tambah 1. tambah 1 kat sini kan. Jadi 1 hilang kan. Jadi tinggal X kuasa 2 tolak 2X sama dengan kosong. Jadi kalau dapat macam ni kita nak EQM pun boleh tapi tak perlu. Kita boleh faktor keluar. Nah, jadi kita faktor keluar 1S dia tinggal S tolak 2. Jadi 1S sama dengan kosong. Kita akan direct ambil X ni sama dengan kosong. X sama dengan kosong. Satu lagi S sama dengan apa? 1. 2. 2. Okey, Luqman keluar. Betul tak Daniel? Ni jawapan kamu hari tu. Daniel Iman, Siap. Betul tak? Mana? Soalan kamu lah. Ya. Betul lah. Jadi hari tu careless kot tak dapat. Okey, jadi jawapan dia Aku dapat. kosong dengan 2. Okey, jadi kita boleh buat beza satu-satu nah. Okey, jadi sekarang ni kita nak cek Y dia. Kita ganti je. Dan Imam kita cek je lah Y dia apa. Y dia apa? Y dia apa? Ada negatif 1. Kosong ni negatif 1. Yang 2 ni? 3. 3, okey. Dah dapat tu kita nak check kan. Yang ni kita boleh beza kali kedua lah. Mari kita tengok equation dia. Mana DYDS tadi? Ini kan? Okey. Kita beza kali kedua nah. Kita tulis dulu lah. DYDS sama dengan 1 tolak 1 over X tolak 1. Kalau kita nak beza kali kedua, dia ni hilang kan? Dia ni je lah kita bawa naik balik. Kita bawa naik dia balik. 1 tolak X tolak 1 kuasa negatif 2. Jadi kita nak beza yang ni nah. DYDS. Jadi D kuasa 2Y over DX kuasa 2 sama dengan yang ni je lah. Yang ni tak kisah hilang kan. Jadi negatif 2 darab negatif dia jadi 2. Salin balik kurungan. Tolak 2 tolak 1 jadi tolak 3. 3. 3. Lepas tu beza dan kurungan dapat apa tu? Beza ni dapat apa? Tengah Dapat apa beza tu? X tolak 1 beza dapat apa? Kena fikir panjang lah. X tolak 1 beza dapat apa? Kosong. 1. 1. Okey, kalau kosong hilanglah semua orang ni. 1. Okey, jadi kita letak dia kat bawah balik lah. Tak letak pun tak apa sebab kita tinggal nak substitute je kan. Okey, jadi tadi kita ada dua nilai X kosong dengan X2. Kita masukkan dalam ni. Mana satu yang kamu dapat maksimum? Mana satu yang minimum ni? Kalau kita ganti kosong. Kalau kuasa 3 negatif tak hilang kan? Jadi yang dapat negatif 2 betul? Yang ni kurang daripada kosong. Pada refleks saya dengan suara. X kuasa 2. Lepas tu yang masuk 2 tu. Masuk 2. 2 tolak 1 kuasa 3. 2 tolak 1, 1. Jadi dia dapat 2. Betul tak? Alright. Jadi yang ni maksimum ke minimum ni? Maksimum lah. Ni masam lah. Ni maksimum. Yang ni minimum. Ini titik pusingan lah. Boleh lah? Okay. Mas kita punya kelas ni tadi start baru 2.30 kan. 4 je lah. Tapi cikgu sempat lah cikgu nak tunjuk kamu benda baru. Ku tak akan berhenti. Siapa nyanyi tu? Seronok sangat dah. Cikgu bagi soalan. Betul. Ada soalan bawah ni. Soalan bawah ni sekejap saja senang saja sebab dia dah bagi kamu graf.
Kalau kamu tengok graf ni, kamu tahu kan mana satu titik maksimum, mana satu titik lengkok balas, mana satu minimum kan? Boleh kan? Ya. Okay, jadi first kali dia suruh cari ungkapan bagi DYDS, dia suruh beza ni. Yang ni cikgu bagi kamu sebagai nak buat lah, cikgu bagi sebagai homework lah sebab yang ni kena buat petuasi darat ni kan. Ni kamu buat lah. Dia suruh cari ungkapan bagi DYDS. Nombor 2 cikgu. Nombor 2 ke tu? Tapi yang B dengan C tu, B ni ialah kamu kena cek koordinat lepas tu. Okay. Cikgu tunjuk kamu C ni je sebab dia bagi kamu graf kan. Seterusnya jadi kamu tahu dia ada 2 titik lah. Titik pusingan dia, titik pusingan satu, titik ni titik apa? Q titik apa tu? Titik. Titik apa? Bukan. Lengkok. Titik lengkok balas. Okay, titik lengkok balas Lengkok. Titik lengkok balas. Kamu becam ni bila kamu nampak perubahan dia tak berubah tanda dia, positif ke positif. Ya. Lengkok balas. Positif. Okay. Jadi dia tanya kamu tentukan sifat bagi titik Q. Kalau dia minta sifat tu yang kamu kena bagilah noh. Sifat yang ni titik lengkok balas lah kamu panggil nama dia. Yang satu lagi ni maksimum ke minimum ni? P ni. P ya. Minimum. Minimum. Okay, jadi titik pusingan P tu minimum, yang Q tu titik lengkok balas. Okay, jadi yang tu lah. Aku tunjuk kamu tu. Tu je. Ini kamu try buat lah. Senang je. Maksudnya tak lah. Suruh bagi tahu. Yang ni disuruh tentukan sifat yang C ni lah. Yang V ni kamu kena kira lah sebab daripada gambar ni kamu tak boleh dapat koordinat kan. Yang ni kamu kena buat manual lah. Maksudnya kamu kena buat DYDS samakan dengan kosong baru kamu dapat koordinat titik P dengan Q ni lah. Jadi kalau kamu nak tentukan sifat sebab dia dah lukis graf, kamu dah nampak dah lah sifat dia kan. Tapi kalau dia tak lukis graf, kamu kena buat pembezaan kali kedua ataupun kamu kena buat lakaran yang penggantian tu. Kamu akan dapati titik lengkok balas ni bila kita buat D kuasa 2Y/dx square dapat apa? Dapat apa tadi cikgu beritahu? Apa itu? Kalau kita buat pembezaan kali kedua, kalau dia titik lengkok balas, kita dapat dia punya jawapan sama dengan apa? D kuasa 2Y/dx square dia akan dapat apa? Ingatlah ni cikgu salin tadi kan? Ni menunggu ni. Dapat apa? Siapa ingat? Kosong. Betul lah. Jadi bila kita gantikan titik Q tu nilai S lah. Dalam kamu yang fungsi D squared Y/dx squared ni kamu akan dapat kosong. Maksudnya dia titik lengkok balas. Ini kamu akan dapat dia lebih besar dari kosong ke lebih kecil dari kosong? Besar. Lebih besar dari kosong. Saja cikgu tanya. Ya. Okey, start lah kita tengok yang ni lah. Menyelesaikan masalah yang melibatkan nilai maksimum dan minimum. Jadi bila kata dia dah masuk problem solving, kamu tahulah soalan dia macam mana. Macam ni lah. Nampak ni sebuah kilang menghasilkan tin makanan. Okey, jadi soalan yang melibatkan titik pusingan ni dia akan, clue dia akan sebut perkataan maksimum dengan minimum. Sebab pada titik pusingan tu dia sama ada dia maksimum atau minimum kan. Jadi dalam soalan tu kamu kena cam ni soalan pembezaan adalah daripada perkataan maksimum atau minimum. Jadi kamu tengok ayat dia nah. Cikgu copy paste soalan ni lepas tu kita jawab kat kertas lain lah. Boleh. Screen kan. Jadi ni kalau kamu kerja sebagai orang-orang yang dalam bidang lah yang ni kegunaan pembezaan ni lah. Kalau kata kita nak buat bekas apa, kita nak ukur dia dengan calculus kita. Boleh harap. Jadi paste kat sini. Okey, sebuah kilang ingin menghasilkan makanan berbentuk silinder. Selalunya dia akan bagi kamu bentuk yang senang. Bila dia kata silinder, dalam otak kamu mesti ingat formula silinder lah. Faham? Jadi AdMath dia tak bagi tau Daniel. Kena ingat. Okay, jadi formula silinder apa itu? Apa formula silinder? Luas bulat tu kan? Pi r squared darab dengan dia punya isi padu dia. Pi r squared darab dengan Hot ni aku lemah darab dengan tinggi dia kan. Kalau luas tu kamu kena kira. Kalau luas silinder dia punya pi r squared tu lah, betul lah. Pi r squared tu luas bulatan kan. Lepas tu silinder tu sendiri kalau kita buka dia bentuk segi empat, betul?
Betul. Itu luas permukaan. Kamu kena tahu. Luas tu kamu kena tambah segi 4 dengan bulatan. Kalau dia silinder terbuka, 1 biji je lah bulatan. Kalau dia silinder tertutup, 2 biji bulatan. Kalau dia punya isi padu, luas tapak dia darat dengan tinggi dia. Kan? Tu formula. Okey. Jadi sebuah kilang ingin menghasilkan tin makanan berbentuk silinder yang diperbuat daripada beberapa kepingan aluminium berisi padu 512 cm padu. Jadi dia ada aluminium berapa keping. Dia kata isi padu dia adalah 512. Dia nak bentuk tin makanan daripada aluminium tu. Nah, di permukaan melengkung tin dibentuk dengan menggulung sekeping aluminium berbentuk segi 4 tepat, manakala bahagian atas dan bawah tin dibentuk dengan motong keluar 2 buah bulatan daripada 2 keping aluminium berbentuk segi 4 sama. Cari jejari tapak tin itu dalam sentimeter supaya jumlah luas permukaan semua keping aluminium yang digunakan adalah minimum. Ni cikgu kata dia punya keyword tu nah. Jadi dia kata kat kamu macam mana kita nak buat kita nak cari jejari tapak tin tu kalau kata luas permukaan aluminium tu adalah minimum. Nah, jadi minimum ni keyword kata dia soalan pembezaan bawah aplikasi titik pusingan maksimum minimum. Nah, kadang kamu tengok soalan ni kamu mungkin ingat ni soalan bukan tajuk pembezaan tau. Jadi ni keyword dia nah. Jadi kamu ambil berat ni pasal keyword dalam MAT ni. Okey, mari kita fikirlah sama-sama macam mana nak jawab soalan ni. Jadi dia nak jejari kan. Jadi kamu ada bulatan. Jadi dia kata kita ada 2 silinder dengan 1 segi 4. Lena dia nak buat 1 biji je kan? Betul? Jadi dia kata dia nak potong ni daripada kepingan aluminium yang isi padu dia 512. Jadi dia dah kata dah aluminium ni tapi tak tahu bentuk apa kan. Bentuk. Yang dia nak bentuk tu silinder tapi yang ni kita tak tahu tapi dia dah bagi tahu dah isi padu dia 512. Jadi 512 ni akan tukar jadi kamu punya aluminium ni. Nah, kamu punya tin aluminium ni. Okey, lepas tu kita tulis formula dia lah kan. Kita cari jejari tapak. Jadi jejari tu ni nak R ni. Jadi supaya jumlah luas permukaan semua kepingan aluminium yang digunakan adalah minimum. Jadi kalau dia kata jumlah luas permukaan tu yang minimum, maknanya yang kita kena beza tu adalah equation luas kita. Faham tak? Jadi kita dalam otak kamu mungkin ada equation isi padu, equation luas. Mana satu yang kita nak kena guna kan? Jadi kalau dia sebut luas permukaan tu yang minimum, maksudnya kita kena buat satu equation untuk cari luas permukaan kamu punya tin ni. Lepas tu bezakan dia supaya dia jadi minimum. Minimum tu bila kita sama, bila D kuasa 2Y over DX squared tu kurang apa? Lebih besar daripada kosong tu kan? Ikut syarat yang tu. Jadi ingatlah kalau dia kata luas permukaan yang minimum maknanya ni yang kita beza. Okey, jadi kalau kata soalan pembezaan ni cikgu nak kamu guna huruf-huruf lah sebab yang ni dia tak bagi kamu huruf kan? Katakan untuk isi padu. Jadi kalau isi padu cikgu nak kamu pakai simbol. Simbol apa? Simbol V. Boleh? Jadi kita pakai simbol yang sama supaya senang semua bila kamu tulis dalam exam lah. Kalau luas kita nak pakai simbol apa? Kita pakai English version dia nah. Luas kita pakai simbol apa? A. A lah boleh lah. Jadi tadi dia punya jejari kan? Jejari cikgu pakai simbol apa? B. R. B lah. R. R tu apa? Radius. Boleh lah. Jadi kalau tinggi ataupun panjang, boleh kita pakai X ataupun Y. Ikutlah. Kalau dia ada lebih daripada 1, contohnya dia ada panjang dan lebar, kamu akan pakai X dengan Y lah. Kalau dia ada 1 saja, kita pakai X saja. Faham lah? Okey, ini panjang, ni panjang. Ni panjang atau lebar. Lebar. Tinggi kita pakai H. Nah, tinggi kita pakai H. Tinggi H. Asing. H. Nah, jadi ni simbol cikgu bagi kamu siap-siap supaya kalau kita ada soalan yang kita kena bina sendiri equation dia, kita pakai simbol, kita tak payah fikir lama. Nah, jadi yang ni kita nak bina equation untuk luas silinder kan? Betul? Jadi A lah. Okey, jadi dia ni. Tadi cikgu kata apa equation dia? Luas bulatan. Apa equation dia?
Pi R square. Pi R kuasa 2. Jadi ada 2 biji maksudnya apa? Apa pi R square campur pi R square dapat apa? 2 pi R. 2 pi R square. Betul? 2 pi R square. Okey. Betul ya? Okey. Pi R square. Jadi dia ada 2. Jadi 2 biji lah. 2 orang. Lepas tu yang ni. Yang ni. Jadi yang ni kita kena tahu panjang dengan lebar dia. Boleh lah. Jadi yang ni kita tak ada maklumat kan. Jadi yang ni kita bubuh H kat sini nak. Kita nak buat X lah. Kita kena cari jugalah. Kalau kita nak beza, cikgu beritahu kamu, kalau kita nak beza, kita tak boleh ada lebih daripada satu pun boleh ubah pada kita punya gambar rajah tu lah. Sekejap lah. Jadi kita tengok maklumat apa kita ada. Sekejap kita kena ganti. Yang ni kita tak payah tulis dalam X dengan Y. Sebab kalau kita gulung dia, betul tak dia sama dengan lilitan bulatan ni? Betul tak? Faham tak? Ya. Jadi apa equation untuk bahagian lebar kamu punya rectangle? 2 pi J. 2 pi R. Betul lah. 2 pi R. Jadi yang ni 2 pi R darab dengan H. Jadi kalau kata jumlah luas mukaan dia 2 pi R H kat sini. H ke T ke tak kisahlah. Jadi kita tulis simbol ni, kita guna simbol ni. Jadi sekarang ni kamu tak boleh beza ni sebab H ni. Yang ni adalah pemboleh ubah. Boleh tak? Yang ni adalah pemboleh ubah. Jadi kalau kita beza, ingat tak kalau kita beza du over dx tu. Dia mesti ada X saja. Baru kita boleh beza semua orang terhadap X, betul tak? Yang ni kamu tak boleh beza dia lagi sebab dia ada 2 pemboleh ubah. Dia ada R, dia ada H. Sebab tu dia bagi kamu maklumat yang ni. Jadi kalau kita gulung ni, lepas tu kita nak buat kita punya tin aluminium ni, dia punya isi padu dia, ya kita boleh guna lah. Kan? Boleh ke? Boleh. Kalau ikut buku teks ni boleh. Pi J kuasa 2T sama dengan 512 dia kata. Kita nak guna semua aluminium ni lah nak. Jadi kalau kata kita akan guna semua aluminium ni, bila kita dah kita gulung kita punya ni, kita dah buat bentuk tin tu, isi padu dia akan jadi 512. Boleh? Jadi kalau kita tak anggap macam tu, kita tak boleh solve soalan ni. Jadi maksudnya 512 ni adalah isi padu silinder. Boleh? Boleh faham? Kita nak guna semua aluminium tu bentuk kita punya aluminium can sebiji ni. Jadi isi padu dia adalah 512 lah. Boleh lah? Jadi yang ni V kita. V sama dengan, yang ni kita nak buat equation untuk dia. Kita tahu jawapan dia 512 kan. Yang ni isi padu untuk silinder. Pi R squared darab dengan H kan? Betul? Betul. Okay, jadi ini equation untuk isi padu. Dan V ni kita tahu nilai dia 512. Jadi kita tahu equation dia rupa macam ni. Untuk apa kita ada equation ni? Nampak tak H ni? Nampak tak H ni? Kita nak buat apa ni? Siapa tahu kita nak buat apa dengan dua maklumat ni? Kita nak satukan dia. Kita nak buat persamaan serentak. Boleh? Sebab apa kita nak hilangkan H tu? Boleh lah, sebab apa kita tak boleh start buat soalan ni, tak boleh start beza kalau dia ada H. Jadi kita kena substitutekan H tu dengan nilai dia yang sepadan dalam R. Boleh lah? Jadi H kita sama dengan apa? 512 over pi R squared. Betul? Cikgu pindah je ni. Pindah di sana. Jadi kita ada equation H. Kita akan cut jawapan ni, kita akan bubuh dia kat ujung ni. Kita akan letak dia kat situ. Kita akan dapat equation yang hanya ada R sahaja. Boleh? Okey. Jadi kita tulis balik equation kita. Ni kamu tengoklah apa cikgu buat ini nah. Lepas ni kita boleh buat soalan latihan. Jadi pi ni dengan pi ni kita boleh potong tak? Boleh. Boleh lah, jadi kita potong dia, kita hilangkan dia. Jadi sekarang ni kita nak satukan lah. 512 ni kita boleh darabkan dengan 2. Dapat berapa? 512 darab 2.
5, 1, 2, 2, 4, 1, 2, 10, 1, 0, 10. 2, 4. 1024. R ni boleh potong tak? Nampak tak dia ada R sini dengan R bawah ni? Tak boleh. Kuasa 2 kan. Oh, dia ada kuasa 2 lah. Kita boleh potong sebiji lah, betul? Okay. Yeah. Kita boleh potong sebiji. Jadi tinggal sebiji saja. Kita boleh balik question tu. Yang ni aplikasi dia 1024 ya. Mencabar jugalah ni nah. Ni agak mencabar lah nah. Jadi over R. Nah, okey dah. Yang ni equation kita dah ada semua orang R sahaja kat belah kanan ni kan. Jadi kita boleh start beza. Okey, jadi bila kita beza ni dA over apa? Beza A terhadap apa ni? DR. R lah sebab belah sini semua R kan. Ya. Jadi dA over dr lah. Nah, jadi kita akan beza satu-satu. Pi ni bukan boleh ubah lah. Pi ni nombor kan 3.142 kan. Jadi dia tak ada masalah kalau dia ada. Nah, boleh. Jadi kalau kita beza ni dia jadi apa ni? 4 pi R, betul? 2 pi R kuasa 2 beza jadi 4 pi R kan? Ya. Okey, yang ni kalau kamu nak beza macam biasalah kamu akan angkat R ni naik atas, R ni negatif 1. Jadi kamu boleh beza dia. Jadi kamu dapat apa tu? Negatif 1024. Lepas tu kuasa R tu akan bertambah kan? R kuasa 2. Betul? Betul ya? Okey. Jadi ni sama dengan, kita boleh samakan dengan kosong. Sekejap lah. Dia buat salah ke? Yang ni pi R kuasa 2 kan? Pi R kuasa 2, pi R kuasa 2, 2 pi R kuasa 2. Kejap, cikgu ada nampak cikgu dia buat beza sikit dengan buku teks ni. Kamu nampak tak dia tulis 8J? Kenapa dia punya 8J ya? Yang ni buku surat 63 tau. Dapat 8J. Kenapa dia punya 8J ya? Dia ada tahu ke dia punya jejali tu 2J? Oh. Dia punya apa? 2 pi R. Lepas tu 2 pi R. So, kita teruskan je. 8, dia punya 8J kuasa 2. Cikgu punya 4 pi R saja. Tapi belakang tu sama. Yang 8J tu. Sekejap lah. Cikgu tengok sekejap. Ni lah cikgu tunjuk kamu lah. Ni. Kok kamu perasan cikgu dia buat salah? Cikgu dia buat salah? Ni. Kenapa dia kata kat sini 8J? Siapa tahu? Saya tak pasal je. Sekejap. Jumlah luas permukaan kepingan aluminium digunakan. Jadi kita ada 2 bulatan kan? Satu bulatan tu 8J ke? Satu bulatan tu 8J. Sebab apa 8J satu? Ini dah. Ini dia tak beza je tau. 8J kuasa 2 tu. Dia kata dia 2J darab 2J. Sebab apa? Sekejap. Kita tengok. Dia kira luas segi 4. Bukan kira bulat. Sebab apa dia kira luas segi 4? Kepingan tak tahu. Kepingan kamu rasa sebab kait dengan kepingan aluminium yang dipakai tu? Tak tahu ya. Sekejap. Oh. Kenapa dia buat macam tu? Bukankah dia tak cakap pun bentuk kepingan aluminium yang dibagi asal-asal tu? Ni permukaan melengkung tin dibentuk dengan menggulung sekeping aluminium berbentuk segi 4 tepat. Oh, tu. Yang cikgu tinggal tu perkataannya ni. Manakala bahagian atas dan bawah tin dibentuk dengan memotong keluar 2 buah bulatan daripada 2 keping aluminium berbentuk segi 4 sama. Yalah, soalan ni panjang sikit. Okey, jap. Yang asal tu dia gulungkan
keping aluminium kan yang digulung ni lah kot yang 512 ni, betul? Sebab tu kita kata isi padu dia 512 kan. Lepas tu dia kata daripada dua keping lagi bentuk aluminium segi 4 sama ni dipotong keluar bulatan lah. Gitu lah. Lepas tu jumlah luas permukaan kepingan aluminium yang digunakan. Yang ni 2 pi 2J. Sebab apa dia 2J lah? 2J. Betul diameter dia. Diameter dia nah. Jadi dipakai diameter. Jadi maksudnya kepingan aluminium tu 2J. Tapi jumlah luas permukaan kepingan aluminium yang digunakan. Okey, jumlah luas permukaan kepingan aluminium. Jadi bukan bentuk silinder lah ni. Jadi kepingan jumlah luas permukaan kepingan aluminium. Kita kena tengok aluminium yang asal kan. Jadi dia kata dia ambil ni campur dengan 2 orang segi 4 sama kan. Gitu kan. Jadi lepas tu dia akan bentukkan satu tin. Jadi yang ni kamu faham tak kenapa 2J sekarang? Kamu faham lah? Sebab diameter bulatan ni 2 kali J lah. 2J. Betul? Jadi dia segi 4 sama. Jadi dia 2J darab dengan 2J. 2J darab 2J tu 4J kuasa 2. Lepas tu sebab ada 2, ada tutup dengan bawah tu kan. Atas dengan bawah. Jadi dia darab 2. Jadi depan ni jadi 8J kuasa 2. Tapi yang belakang ni memang adalah kamu punya ni. Yang ni betul. Sebab kita golong dia bentuk silinder kan. Jadi yang ni betul tadi kita buat 2 pi J. Lepas tu tinggi dia tu adalah T lah, sama macam kita buat tu, cuma yang depan ni je sebab di sekarang ni dia ambil kira jumlah luas permukaan kepingan aluminium yang dipakai. Boleh lah? Okey. Ni cikgu betulkan balik yang bawah tu. Dia patutnya ditulis kat sini ni isi padu tin tu. Menghasilkan tin berbentuk dibuat daripada kepingan. Ayat dia kot. Jadi yang kalau dia, sebab dia tulis ayat panjang-panjang ni nampak macam isi padu kepingan aluminium kan. Isi padu tin minuman tu yang adalah 512. Jadi tin minuman tu berbentuk silinder. Jadi kita dapat equation V tu tadi kan. Jadi lepas tu kita tengah cakap pasal macam mana dia buat daripada kepingan aluminium tu, dia potong 2 segi 4 sama dengan 1 segi 4 tepat ni kan. Jadi kita dapat equation kita yang A tu. Jadi cikgu betulkan kat sini. Di kat sini kita kena adjust kan sebab yang ni bukan 2 pi R lah sebab kita potong daripada dua kepingan aluminium tadi. Jadi 2R, 2R, 4R kuasa 2 darab 2 dapat 8R kuasa 2. Jadi cikgu ubah ni. Faham ke? Boleh ke? Sorry cikgu tak perasan. 8R kuasa 2. Jadi yang ni kalau kita beza dia jadi apa? 16R. Dia jadi 16R. Jalan kerja dia tak habis lagi. Sebab sekarang ni kita kena tahu dia maksimum atau minimum kan. Maksudnya apa? Kita kena samakan dengan kosong. Sebab last kali kita nak cari R kan. Kita nak cari jari kan. Lepas kita dah beza. Ini dapat 16 kan. 16 kita tulis balik. DA over DR. Dah pukul 4 dah lah. Sorry lah kita habiskan soalan ni. 16R tolak 1024 over R kuasa 2 ni. Equation DA over DR kita yang kita dah beza lah. Jadi kita akan cari dia macam kita cari titik pusingan kan. Jadi kita akan samakan dia dengan sifar dan kita akan cari R ni. Jadi yang ni macam biasa je lah. Jadi kalau kata kita ada equation macam ni, kita akan ambil yang mana yang tak ada 2 tingkat, kita akan bawa dia pergi kanan kan. Nanti aku selesai untuk kamu nak. Lepas tu kita boleh buang negative sign dia. Kita boleh buang negative sign dia. Okay. Jadi kita dapat kita dapat dia ada kuasa 3 macam ni. Okay, jadi 16 kita akan pindahkan dekat belah kiri. Apa dia dapat? 1024 bahagi dengan 16 dapat apa?
1024 bagi 16 dapat apa? Apa tu? Kalkulator 1024 bagi 16. 1024 bagi 16. 64. 64. 64 ah. Ya. Okey, jadi last kali kita baling kuasa 3 ni, dia akan jadi punca kuasa 3. 64. Jadi kita dapat R kita. R kita berapa? 4. Jadi R Empat. kita 4, dia tak ada tambah tolak kalau dia kuasa 3 lah. Dia hanya ambil terus nilai tu. Tak habis gini, kita kena Kuasa check. 2 tu. Kuasa 3. 3. Punca kuasa 3. Sebab R kuasa 2 darab R. Betul tak? Kamu buat punca kuasa 3 ke dapat 4 ni? Betul lah kan? Faham ke ni? Cikgu baling R kuasa 2 ni pergi belah kanan. Jadi dia jadi R kuasa 3 lah dia ni Man. Okay. Lepas tu cikgu selesai, kita dapat R4. Lepas tu kita kena test. Tadi dia kata isi pada jumlah luas permukaan tu adalah minimum kan? Yang ni kan? Jadi kita akan beza kali kedua. Lepas tu kita akan check betul tak dia minimum. Boleh lah. Jadi yang ni tambahan lah. Selalunya markah kamu dapat cukup lah bila kamu kira sampai sini. Tapi kita kena check dia minimum. Jadi equation dA over dR ni kita kena beza sekali lagi lah. Jadi dA over dR kamu sama dengan ni kan, 16R tolak 1024 over R kuasa 2. Kita beza kali kedua, kita dapat apa tu? D kuasa 2A over DR kuasa 2. Sama lah. D kuasa 2Y over DX kuasa 2. Jadi kalau A, D kuasa 2A over DR kuasa 2. 16. Yang ni, kalau kita letak dia kat atas, R kuasa negatif 2 kan. Jadi yang ni akan jadi positif kan. Lepas tu 2 darab dengan 1024 dapat apa? Cepat lah, jangan kira tak cikgu. 2048. 2048 over R kuasa 3. Betul? Okey, jadi sekarang ni kita nak check sama ada dia maksimum minimum. Kita kena buat apa? Kita nak check. Ganti nilai R. Kita akan masukkan RM ni. Jadi kalau dia minimum, kamu akan dapat senyum kan? Jadi kamu akan dapat nilai yang positif. Betul tak kita dapat nilai yang positif ni bila kita ganti? Betul kan? Sebab ni positif. Ya. Kalau part ni kuasa 3, 64 kan positif. Lepas sini tambah, jadi kita dapat jawapan besar kosong. Jadi betul lah dia minimum. Dah, jadi kamu dah jawab soalan ni. Panjang gila. Panjang gila. Macam cikgu zoom out tengok jalan kerja dia. Okay. Gitu. Taklah panjang. Kan? Okay. Tapi rumit juga lah. Jadi kalau equation pembezaan ni, soalan ni susah. Sebab kamu kena bina persamaan sendiri. Itu je sebab dia susah. Jadi dalam otak kamu mesti ingat simbol-simbol yang kamu akan guna. Dan kamu kena ingat formula isi padu, luas, semua benda tu dalam otak kepala kamu. Lepas tu kita kena buat relation antara maklumat dia bagi tu. Selalunya mesti soalan dia ada dua pun boleh ubah. Jadi dia bagi 2 maklumat supaya kamu boleh hilangkan satu lagi pun boleh ubah. Selalunya bentuk soalan dia selalu macam tu. Okey. Jadi ni contoh untuk buka mata kamu. Kita tengok latihan kendiri tu, kita ada 3 soalan yang ni kita akan bincang sama-sama minggu kelas MS terus ni lah. Hari apa tak? Kelas kamu pagi kan? Hari Khamis kan? Hari Khamis. Hari kita akan bincang 1, 2, 3. Tapi kamu boleh tengok-tengok dulu lah. Kod lah kamu nak try solve dulu. Okay? Tak ada apa-apa dah. Jadi habislah kita kelas kita hari ni lah. Jadi kalau soalan contoh ni kamu boleh tengok balik lah macam nak jawab. Cikgu nak tanya. Ya. Kenapa bayar 2 kali admit tak 2 kali ke? 2 kali kan? Admit cikgu buat 2 kali. 2 kali. Cikgu buat admit 2 kali hari ni dengan ikut jadual asal tu yang pukul 8 pagi tu Jahit kamu tengok. Memang cikgu buat 2 kali. Itu je yang cikgu mampu lah, cikgu buat 2 kali. Fizik cikgu tak buat 2 kali sebab dah banyak. Cikgu tak sanggup nak buat. Apa bayar 2 kali tu? Apa? Apa bayar 2 kali? Sebab kamu banyak lagi nak belajar kan? Bukan silibus ni banyak lagi.